Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sama-sama menyelesaikan soalan latitude B bab 7 iaitu pelan dan donggakan. Bahagian A, soalan 1. Rajah 1 menunjukkan sebuah kuboid di atas satah mengufuk. Bermaksud, ini adalah sebuah kuboid diletakkan di atas satah mengufuk. Satah mengufuk ini adalah satah permukaan yang rata yang mungkin kita boleh bayangkan berada di atas meja. Antara berikut yang manakah adalah normal bagi satah PQRS. Okey, perkara penting yang perlu kita fahamkan adalah apa yang dimaksudkan dengan normal bagi satah PQRS. Kita ingat kembali apa yang dimaksudkan dengan normal kepada suatu satah. Ialah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. Perkara penting yang kita perlu highlightkan di sini adalah bermaksud garis lurus yang berserenjang. Berserenjang bermaksud bersudut tegak. Jadi, kita perhatikan kepada soalan kita di sini. Kita ada PQRS. Okey, ini adalah PQRS. Jadi, kita perhatikan antara A, B, C dan D. Manakah satu garis lurus yang berserenjang dengan PQRS. Kita perhatikan yang pertama, A, TU. Kita dapati TU tidak berserenjang dengan PQRS. B, VW. VW juga tidak berserenjang dengan PQRS. Terusnya kita lihat soalan jawapan C. WT juga tidak berserenjang dengan PQRS. Dan akhir sekali adalah WR. Kita perhatikan di sini, ini W dan ini ada R. Okay, dan dia memang berserenjang dengan PQRS iaitu bersudut 90 darjah di sini. Jadi kesimpulannya adalah normal bagi satah PQRS ni boleh jadi PU, ST, QV ataupun WR. Ataupun kita boleh sebut sebagai RW. Jadi jawapannya adalah D. Soalan 2. Rajah 2 menunjukkan sebuah piramid di atas satah mengufuk. Bermaksud ada satu piramid yang diletakkan di atas satah permukaan yang rata, mungkin di atas meja. Antara berikut yang manakah adalah normal bagi satah RSTU? Kita cuba besarkan piramid yang diberikan. Kita kena pasti di manakah satu satah RSTU. Kita perhatikan satah RSTU merupakan tapak bagi piramid yang diberikan. Jadi, kita ingat balik semula, normal bagi satah bermaksud garis yang bersudut 90 darjah ataupun berserenjang dengan satah RSTU. Jadi, kita kena pasti di antara A, B, C, D, yang mana satukah yang berserenjang dengan satah RSTU. Kita tengok yang pertama, A, itu VO. Cuba perhatikan VO. VO adalah berada di tengah-tengah satah itu dan piramid ini adalah di tengah-tengah. Dan ia adalah merupakan suatu garis yang berserenjang iaitu bersudut 90 darjah. Jadi, VO adalah normal bagi satah RSTU. Cuba perhatikan B. VR. VR, kita perhatikan di sini. VR bukan bersudut 90 darjah. VS. VS juga bukan bersudut 90 darjah. Tidak berserenjang. Dan akhir sekali di UOS. UOS adalah UOS. Dia tidak berserenjang. Ia adalah perpenjuru bagi RSTU. Jadi jawapannya adalah A, iaitu VO. Soalan 3. Rajah 3 menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak mengufuk PQRS. Kita ada sebuah prisma tegak dan tapaknya adalah PQRS. Di bawah ini iaitu P, Q, R dan S. Diberi PQU iaitu di sini PQU dan RTS adalah satah menegak.
bermaksud permukaan rata yang menegak. Soalannya adalah, antara berikut yang manakah adalah normal bagi satah PQRS? Bermaksud, seperti yang kita bincangkan tadi, yang sebelum ini, bermaksud mana satukah garis yang berserenjang ataupun bersudut 90 darjah dengan PQRS. Bagi kita membincangkan dengan mudah pada soalan ini, kita cuba besarkan prisma yang diberikan pada kita dan kita kena pasti di manakah PQRS. Ya, pada garisan yang berwarna hijau ini adalah satah PQRS. Cuba kita perhatikan soalan jawapan A iaitu TU dan VW. TU dan VW, kita lihat kedua-dua ini tidak berserenjang dengan PQRS. Bagaimana pula dengan B? B iaitu UV dan juga TW. Kita perhatikan di sini. Ini bermaksud 90 darjah. Bermaksud kedua-dua garis ini adalah berserenjang ataupun bersudut 90 darjah dengan satah PQRS. Jadi inilah jawapannya. Cuba kita tengok C. C kita tengok di situ antara garis UP dan juga TR. Dengan jelas kita perhatikan di situ kedua-dua ini bukanlah garis yang berserenjang dengan satah PQRS. Dan akhir sekali kita perhatikan D iaitu RS dan juga TW. Kita dapati hanya satu saja yang berserenjang iaitu TW, tetapi RS tidak berserenjang dengan satah PQRS. Jadi jawapannya untuk soalan nombor 3 adalah B iaitu UV dan juga TW. Soalan 4. Rajah 4 menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak mengufuk ABCD. A, B, C, D. A, B, K, L, G, F. Okay, bermaksud di sini A, B, K, L, G, F adalah kerata rentas seragam prisma tersebut. Antara berikut yang manakah unjuran ortogon bagi prisma tersebut pada satah mengufuk sebagaimana dilihat dari X? Jika kita perhatikan di sini, soalan ini ingin bertanya kepada kita, manakah unjuran ortogon bagi prisma tersebut pada satah mengufuk, sebagaimana dilihat dari arah X. Maksudnya kita akan melihat seolah-olah kita melihat daripada donggakan depan. Kita melihat mata kita berada di sini. Bila mata kita berada di sini, sudah semestinya kita akan melihat bahawa ini adalah hasilnya, iaitu sama dengan kerata rentas prisma tersebut. Dan sudah semestinya lah jawapannya adalah A. Jika kita lihat pada B dan C, ini adalah lebih kepada donggakan sisi, iaitu melihat daripada arah tepi. Manakala untuk D pula, lebih kepada pandangan dari atas, iaitu plan. Bahagian B, soalan 6. Rajah 6 menunjukkan unjuran ortogon pada satah ABCD. Tandakan right bagi unjuran ortogon yang betul dan pangkah bagi yang salah. Bagi memahami apa yang dimaksudkan dengan unjuran ortogon, kita ingat semula apa yang dimaksudkan dengan unjuran ortogon. Unjuran ortogon adalah imej yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. Okey, jadi kita lihat soalan yang pertama. Soalan pertama ini adalah objek dan kita dapati ada unjuran garis dari objek dan kita perhatikan dia berserenjang. Ianya berserenjang dengan satah iaitu A, B, C, D. Jadi
untuk soalan A ini, kita katakan ia merupakan unjuran ortogon. Kita cuba perhatikan soalan B. Ini adalah sesuatu prisma. Kita perhatikan, kita dapati bahawa memang satu garis lurus tetapi tidak berserenjang, iaitu tidak bersudut 90 darjah. Kita perhatikan dua garis yang di belakang ini memang berserenjang tetapi dua garis di depan ini tidak berserenjang. Jadi, kita boleh simpulkan bahawa ini bukan unjuran ortogon. Seterusnya soalan C. Kita diberi satu objek macam ni. Okey, kita dapati bahawa kesemua unjuran garisnya daripada objek ini kepada satah A, B, C, D adalah berserenjang, bersudut 90 darjah. Jadi, kita katakan ianya adalah unjuran ortogon. Dan yang terakhir, kita cuba perhatikan objek ini. Kita gariskan, kita unjurkan garis ini kepada satah dan kita dapati ianya semuanya, bukan semua yang bersudut 90 darjah. Jadi, kita katakan ini bukanlah unjuran ortogon. Bahagian C, soalan 7A. Lukis unjuran ortogon bagi rajah 7 dari X. Kita diberi satu objek dan kita diminta melukis unjuran ortogon objek tersebut dari arah X. Jadi, kita akan melihat daripada arah X ini. Cara untuk kita mendapatkan jawapan adalah kita akan mengunjurkan garisan dari objek berserenjang dengan satah mencancang. So, kita unjurkan dan kita akan dapati bentuknya adalah seperti berikut. Dan kita lukis balik semula. Kita jangan lukis dalam keadaan macam ni. Kita lukiskan akhirnya adalah seperti berikut. Soalan B. Rajah 8 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segi empat tepat PQUV. PQVU. Ini adalah tapak segi empat tepat yang terletak di atas satah mengufuk. Permukaan PQRST, okay, PQRST ialah kerata rentas seragam prisma itu. Ini adalah kerata rentas. Jadi di sini dengan di belakang ini adalah sama. Seterusnya maklumat yang diberikan pada kita adalah TSYZ. Okey, kita tengok TSYZ ialah satah condong. Okey, ini adalah permukaan yang condong. Dan SRWY ialah satah mengufuk. Okey, permukaan yang rata ini adalah mengufuk. Tepi PT, okey, PT, QR, VW dan UZ adalah tegak. Jadi, bila tegak bermaksud bersudut 90 darjah. Diberi bahawa PT sama dengan RS. PT dan RS sama dengan 2 cm. Ini adalah maklumat yang diberikan pada kita tentang pepejal berbentuk prisma tegak ini. Jadi arahannya, apa yang perlu kita buat adalah lukis dengan skala penuh, bermaksud ukuran yang seperti yang dinyatakan. Dongakkan pepejal itu pada satah mencancang selari dengan PQ sebagaimana dilihat dari X. Jadi, kita kena lukiskan dengan skala penuh. Maksud dia, ukuran dia mestilah, kalau 4 cm, mestilah 4 cm. Pada satah mencancang selari
dengan PQ seperti mana dilihat dari X. Bermaksud kita akan melihat dari sini dan kita akan melukis apakah hasil yang kita akan dapat apabila kita melihat objek itu dari arah X. Jadi untuk menyelesaikan soalan ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita tandakan dulu maklumat yang diberikan pada kita, iaitu PT sama dengan 2 cm, RS juga sama dengan 2 cm. Jadi kita melihat daripada sini, kita sudah semestinya kita akan nampak seperti kerata rentas ini. Okey, bentuknya adalah macam ni. Jadi kita akan dapat hasilnya macam ni. Bagaimana kita nak menulis bucu? Kita perhatikan bila kita melihat daripada arah X, bermaksud kita akan melihat T terlebih dahulu, kemudian kita akan perhatikan Z. Jadi cara untuk menulisnya adalah kita akan tandakan T/Z. Begitu juga dengan P dan U. Kita akan tandakan P terlebih dahulu /U. Okey, seterusnya QV. Q terlebih dahulu slash dengan V. Yang di atas ni R dengan W, R/W, S/Y. Jadi kita labelkan ini adalah 4 cm, ini 4 cm, 2 cm, 2 cm, 3 cm. Soalan C. Raja 9 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segi empat tepat ABCD pada satah mengufuk. Okey, ini adalah prisma tegak dan tapaknya adalah ABCD. Jadi ini adalah tapaknya. Okey, tapaknya adalah suatu berbentuk segi empat tepat. Permukaan ABGF. Okey, ini adalah permukaan yang kita katakan sebagai kerata rentas. ABGF ialah kerata rentas seragam prisma itu. Jadi bermaksud pada bahagian ini dan bahagian di belakang ini adalah benda yang sama. Seterusnya maklumat yang diberi pada kita lagi adalah ADEF. Okey, kita perhatikan pada bahagian ini. ADEF ialah satah condong. Bermaksud ini adalah permukaan yang condong. Dan seterusnya juga diberitahu pada kita EFGH ialah satah mengufuk. Bermaksud permukaan rata yang mengufuk. Jadi kita dikehendaki menyelesaikan soalan ini. Yang pertama sekali adalah kita kena lukiskan dengan skala penuh plan pepejal itu. Dan yang kedua adalah kita kena hitungkan isi padu dalam cm padu pepejal itu. Bagi menyelesaikan soalan ini, kita lihat sekali lagi. Lukis dengan skala penuh plan pepejal itu. Apa maksud plan? Plan bermaksud kita melihat objek tersebut dari pandangan atas. Okay, kita akan melihat pepejal ini daripada atas. Hasilnya, lukisan plan yang terhasil adalah seperti berikut. Cuba perhatikan di sini. Okey, kita ada D di sini dan di sini. Ini A di sini. Terusnya kita ada E dan F. Tetapi
untuk H ini kita kena catatkan juga C. Sebab ada bucu di bawahnya tu. So, kita akan tandakan H/C. Begitu juga dengan G, iaitu kita akan tandakan G/dengan B. Seterusnya, soalan yang kedua. Hitung isi padu pepejal itu dan nyatakan dalam unit sentimeter padu. Kita perhatikan seperti yang telah dijelaskan, pepejal ini adalah merupakan prisma tegak. Jadi kita akan menggunakan rumus isi padu bagi prisma tegak dan kita dapati sama dengan 1/2 kali dengan 6 tambah 4. Ini adalah luas kerata rentas, iaitu berbentuk trapezium. Kita akan gunakan rumus 1/2 kali dengan 6 tambah dengan 4 di sini. Jadi kita dapat luas kerata rentas dan kita akan darabkan dengan 8 dan juga 4 di sini. Terusnya kita akan dapat sama dengan 160 cm padu.